Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah, syukur kepada Allah pada pagi ini dapat kita menyambung kembali setelah kita menangguhkan satu hari tadabbur ringkas surah Yusuf. Kita akan memasuki ayat yang baru, yang mana kita telah pun berada pada babak yang kedua. Kita masih lagi berada pada adegan yang pertama, iaitu kita telah membaca ayat yang ke-21 dan juga ayat yang ke-20, hanya 21. InsyaAllah pagi ini kita akan masuk kepada ayat yang ke-22, yang mana ayat yang ke-22 ini kita kena membawa diri kita kepada merasai, membayangkan kehidupan Nabi Allah Yusuf alaihi salatu wassalam ketika mana dia telah berada di rumah Al-Aziz Mesir. Baik, kita baca ayat yang ke-22. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Walamma balagha ashuddahu atainahu hukman wa ilman. وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ. Okay. Ayat ini Allah menceritakan kepada kita ketika mana dia, iaitu Yusuf alaihi salatu wassalam, sudah sampai kepada asyuddahu, iaitu sampai kepada umur peringkat dewasa. Okey, apa yang Allah beri kepada beliau? Atainahu, kami telah beri kepadanya, ada dua. Yang pertama hukma, iaitu hikmah. Yang kedua adalah wa ilma, dan ilmu pengetahuan. Mengapa Allah memberikan dua perkara ini kepada Nabi Allah Yusuf? Wa kadzalika, dan demikianlah, najzi, kami membalas, al-muhsinin, kepada orang yang muhsinin, orang yang melakukan kebaikan. Baik. Ayat ini para ulama tafsir memberikan ulasan. Bila dikatakan asyuddahu tu, umur dewasa tu bila? Al-Imam At-Tabari dalam tafsir Jami' Al-Bayan mengatakan, ada para ulama berpendapat umur Nabi Allah Yusuf ketika Allah bagi dia hikmah, Allah bagi dia ilmu ni, pada ketika umurnya 33 tahun. Ada yang mengatakan 20 tahun, dan ada yang mengatakan ia di antara umur 18 sampai 30 tahun. Kenapa bukan umur 40? Saya buka pendapat cari, tak jumpa yang kata 40 tu, sikit sangat yang kata, tapi kebanyakan umur 30 lebih lah. Okay. Para ulama, kalau ada yang bertanya kenapa Nabi Allah Yusuf, sebab kita kena faham hukma dengan ilma tadi tu
sebenarnya dia berbentuk pangkat kenabian. Maksudnya ayat 22 ni, Nabi Allah Yusuf dia sudah mula mendapat pangkat menjadi seorang nabi. Okay, biasa kita dengar kalau jadi nabi 40 tahun. Tapi kenapa para ulama ulas ketika umur Nabi Yusuf ni dia lebih kurang dalam 33 tahun. Okay. Kalau kita baca dalam surah Al-Ahqaf ayat 15, muka surat 504 dalam Quran, ayat Ahqaf ni kita jumpa umur 40 tahun tu arba'ina sana. Okey. Ayat ini kalau kita baca, kita jumpa perkataan asyuddah. Sama tak macam ayat 22 surah Yusuf tu? Kalau surah Yusuf kita jumpa apa? Balagha asyuddah. Okey, surah Al-Ahqaf dia kata balagha asyuddah. Tapi selepas perkataan asyuddah dalam surah Al-Ahqaf ni dia tambah lagi wa balagha arba'ina sana. Okey, ayat Al-Ahqaf ni Allah kata macam ni, setelah dia membesar sampai kepada peringkat dewasa yang sempurna kekuatannya dan dia sampai kepada peringkat umur 40 tahun. Okey. Dalam ayat Al-Ahqaf ni sebenarnya kenapa kita nak kaitkan dengan ayat 22? Kerana kita nak cari jawapan umur berapa yang Allah nak masukkan ayat 22 surah Yusuf tadi tu. Okey, tuan-tuan kena ingat ayat 15 surah Al-Ahqaf ni, ini cerita tentang umur kita bila kita sepatutnya kena mulakan dengan hidup bertaubat kepada Allah. Ini ayat dia. Kalau ditanya bila waktu kita dah mula kena fokus dah, fokus untuk kehidupan akhirat tu, dia bermula 40 tahun. Inilah ayat dia. Kalau ditanya ada tak dalam Quran Allah sebut umur 40? Depan dia ada dekat surah Al-Ahqaf. Okey, dekat surah Ahqaf ni kita jumpa kan Allah kata ada dua kan, balagha asyuddah, lepas tu Allah kata arba'ina sana. Sebab tu para ulama kata ayat 22 surah Yusuf tu bukan umur 40 dia kata. Sebab dalam Al-Ahqaf kalau umur 40 Allah sebut umur 40 tu. Itu para ulama dalam beberapa tahun tadi tu. Okey. Jadi tuan-tuan, sebenarnya umur dia berapa wallahu alam. Allah tak beritahu. Tapi yang pasti dia sampai kepada umur apa? Asyuddahu, peringkat dewasa. Tapi para ulama kata kalau umur 40 tu maknanya dah sangat dewasa lah. Macam tu. Jalan mana boleh faham. Okey, apa makna hukma, apa makna ilma? Imam Mujahid iaitu seorang tabi'in mengatakan hukma dekat situ adalah sebenarnya adalah akal yang merujuk kepada al-fahmu, iaitu faham. Ilmu tu maknanya ilmu lah. Okay. Kalau merujuk dalam Tafsir Misbah mengatakan hukma dekat ayat tu berasal daripada kalimah hakama. Hakama yang membawa maksud hikmah. Apa itu hikmah? Hikmah bermaksud mengetahui yang paling utama dalam melakukan sesuatu, sama ada dalam bentuk memberikan pandangan ataupun dari sudut perbuatan. Okey, boleh faham tak maksudnya apa? Hikmah ni dia lebih tinggi daripada ilmu. Ada orang dia ada ilmu tapi kadang-kadang dia buat keputusan, dia buat sesuatu tu kadang-kadang dia buat tak tepat. Nabi Yusuf ni tak. Allah bagi dia hikmah. Apa yang dia buat, tindakan yang dia buat, kalau dia cakap dia akan kata yang terbaik.
Apa dia faham tak maksud hikmah kat situ? Hikmah ni juga dikaitkan dengan macam hakim. Hakim kalau dia buat keputusan, dia akan cari keputusan yang paling terbaik. Itulah yang Allah nak sebut pada Nabi Allah Yusuf. Sebelum sebut ilmu, Allah sebut dulu hikmah. Okey, setakat ni boleh faham ya? Hukmah dengan ilmu. Ilmu tu kita fahamlah, ilmu. Baik, apa makna al-muhsinin? Al-muhsinin dalam tafsir Tabari mengatakan, Allah kata macam itulah kami membalas orang yang muhsin. Okey, al-muhsinin kalau ikut Imam Tabari dia kata siapa yang taat kepada perintah Allah, dia muhsin. Siapa yang tinggal larangan Allah, dia itu muhsin. Okey, maknanya Nabi Allah Yusuf ni sewaktu dia membesar hidup di rumah Al-Aziz tu, dia adalah orang yang apa? Buat ketaatan Allah, apa Allah perintah dia buat, dia tinggalkan larangannya. Okey, kalau kita baca dalam Tafsir Misbah, ada diulas penambahan maklumat, kata Pak Qur Syihab, dia kata al-muhsinin ni sebenarnya adalah plural ya, jamak bagi perkataan al-muhsin. Maksudnya kalau seorang yang muhsinin, dia panggil apa? Al-muhsin. Tapi kalau ramai, dia panggil al-muhsinin. Okey, al-muhsinin berasal daripada kalimah ihsan, yang ihsan tu adalah puncak kebaikan amal perbuatan. Ihsan ni tahu kan? Ihsan kan, kalau dia ibadat seolah-olah dia boleh membayangkan dia nampak Allah ataupun dia boleh membayangkan Allah itu nampak dia. Itulah sifat puncak bagi segala kebaikan. Maksudnya orang ada sifat ihsan ni, orang yang dia merasai diri dia ni sentiasa Allah perhatikan. So apabila dia tahu Allah tengok dia, Allah perhati dia, maka dia akan buat ibadat yang terbaik. Itulah al-muhsin. Okey, apa yang kita dapat belajar daripada ayat ini? Okey, nombor 1, pangkat kenabian Allah akan berikan kepada para rasul setelah mencapai umur dewasa. Sebab tu umur 30-33 ni kita boleh kata apa? Matang dah lah. Tapi kalau lagi nak matang, sudah pastilah umur 40 ke atas tu. Jadi Nabi Allah Yusuf ni, Allah berikan kepada dia mula-mula pangkat kenabian ketika dia membesar di rumah Al-Aziz. Okey, pelajaran nombor 2, kita tahu Nabi Yusuf mendapat 2 kurniaan tadi, iaitu hikmah dan juga ilmu. Okey, pelajaran nombor 3, Nabi Allah Yusuf termasuk di kalangan orang yang al-muhsin. Kenapa kita kata dia di kalangan orang yang muhsin? Sebab muhsinin tadi kan ramai, tapi dalam ramai-ramai al-muhsinin tadi Nabi Allah Yusuf. Okey, pelajaran nombor 4, kan ayat tadi kita jumpa Allah kata najzi, maknanya Allah membalas. Kita boleh keluarkan pengajaran dia, setiap kebaikan, setiap amal kita pasti Allah akan balas di dunia dan juga di hari akhirat. Kalau kita jadi orang yang muhsin, kan, taat perintah Allah, tinggal larangan Allah, pasti Allah bagi balasan. Tapi Allah tak bagilah balasan dekat kita, kita naik pangkat jadi Nabi pula. Nabi-Nabi tu dah tak ada dah. Tapi Allah boleh bagi kita seorang yang ada kefahaman, seorang yang ada ilmu. Okey, apa yang kita dapat belajar daripada ayat ni? Tindakan kita apa? Ada 2 saja. Untuk ringkasan dia, nombor 1, kita kena buatlah
segala suruhan Allah Azza wa Jalla, dan kita tinggalkan larangan-larangan Allah. Kenapa kita kena buat nombor satu tu? Sebab kita nak dapat pangkat yang sama macam Nabi Yusuf di kalangan al-muhsinin. Moga-moga nanti di hari akhirat kita ditempatkan dengan para Nabi. Di antara Nabi yang kita akan duduk bersama-sama dengannya adalah Nabi yang digelar al-muhsinin. Okay. Tindakan nombor dua, kita kena minta kepada Allah. Tambah-tambah lagi bulan Ramadan ni, bulan doa ni, banyakkan doa. Minta kepada Allah, ya Allah, jadikanlah aku, anak-anakku, ahli keluargaku di kalangan orang yang Engkau memberikan hukmah, Engkau memberikan ilmu, dan juga Allah jadikanlah kami di kalangan orang yang al-muhsinin. Amin. Minta kepada Allah macam tu. Okey, jelas dalam perempuan? Dapat? Okey, kita masuk ayat 23. Okey, ayat 23, nampak tak kalau saya pancar daripada sini? Nampak Tuan-tuan janganlah sedih. Dia duk tunggu hari Rabu ni. InsyaAllah esok sampai. InsyaAllah. Okey. Saya pun bersalah juga sebenarnya, siapa sakit perut. Okey. Kita masuk ayat 22. Ni ayat last sekali Kita baca dulu. وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون. Ayat 22 adalah ayat yang bermulanya ujian yang lain kepada Nabi Allah Yusuf. Okey, ayat ini tak apa, nanti kalau dalam nota, dalam ayat ni tuan-tuan akan jumpa ada 3 cara macam mana perempuan yang membesarkan Yusuf ni, apa yang dia buat, dan ada 3 juga cara, 3 sebab kenapa Nabi Yusuf ini dia menolak ajakan perempuan itu. Okay. Kita baca terjemahannya. Dan perempuan yang Yusuf tinggal di rumahnya. Okay, ni saya perlu penerangan yang agak sikit panjang. Ada 2 minit ni, macam tak sempat nak terang ni, tapi tak apa sikit Okay, tengok ya. Allah kata, dan perempuan yang Yusuf tinggal di rumahnya. Kenapa Allah Ta'ala nak tekankan yang tinggal di rumahnya? Lepas tu kenapa tak sebut nama? Siapa nama perempuan tu? Quran tak kata dia Zulaikha, hadis tak sebut dia Zulaikha. Quran ni dalam bab aib macam ni Allah tak sebut nama. Punya halusnya Quran ni, benda-benda yang macam ni Allah Ta'ala nak jaga aib tu sampai Allah Ta'ala sebut watak je. Faham tak maksudnya? Okey. Lepas tu Allah Ta'ala kata perempuan yang Yusuf tinggal di rumahnya itu, dia bersungguh-sungguh memujuk Yusuf supaya sukakan dirinya. Dan perempuan itu mengambil tindakan kedua apa? Dia tutup pintu
pintu-pintu. Dan tindakan nombor 3 dia kata, marilah ke sini, dia kata, aku bersedia untukmu. Okey, apa Nabi Allah Yusuf dia buat? Dia menjawab, ma'azallah, aku berlindung kepada Allah. Sesungguhnya Rabbku, Tuhanku, telah memberikan aku tempat tinggal yang baik kepadaku. Sesungguhnya orang yang zalim tidak akan berjaya. Okey. Oh, dah 20 minit dah. Kalau nak teruskan, kena tutup semua pintu masjid. Okay. Ayat ni esok kita ulas sikit lah. Apa maksud rawadat, dan kenapa Allah kata huwa fi baitiha, perempuan yang duduk dekat rumahnya. InsyaAllah besok kita kena ulas. Waktu dah tak sempat nak ulas pagi ni, ya, besok insya-Allah. Baik, saya berhenti dengan kadar ni lah. Ya, insya-Allah esok kita ulang balik. Insya-Allah besok saya bawakan nota untuk tuan-tuan dan puan-puan, dan tuan-tuan tak perlu membayar apa-apa, kerana sudah ada seseorang yang telah menginfakkan untuk nota tersebut. Kita doakan semoga yang menginfakkan pembelanjaan kos nota itu, Allah berkati umurnya, berkati rezekinya, Allah panjangkan umurnya, Allah memberikan rezeki yang baik kepada beliau. Dan juga kepada tuan-tuan dan puan, semoga Allah bagikan keberkatan, Allah mudahkan urusan, Allah menghapuskan dosa. Semoga kita semua diberikan kesempatan lagi oleh Allah untuk teruskan ibadah Ramadan. Jadi saya dengan ini menyusun 10 jari, daripada hujung rambut ke hujung kaki, maaf zahir batin, sebab nota tak dapat bawa pagi ni. Selamat meneruskan ibadat di bulan Ramadan al-Mubarak. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم وبالله التوفيق والهداية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.